Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Sihat? Alhamdulillah. Baiklah, bertemu kita pada video Ustaz kali ini, Pendidikan Islam tahun 5, bidang sirah yang bertajuk Hijrah Membawa Rahmat. Baiklah murid-murid, sebelum kita meneruskan pembelajaran video pada kali ini, Ustaz minta semua murid-murid keluarkan buku teks dan buka muka surat 134. Baiklah, kita lihat pengertian hijrah. Hijrah bererti perpindahan daripada satu tempat ke satu tempat yang lain, atau daripada satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Faktor yang mendorong berlakunya hijrah. Faktor utama berlakunya hijrah kerana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya berhijrah. Agama Islam semakin berkembang di bumi Mekah. Semakin banyak orang memeluk Islam kerana tertarik dengan keindahan ajaran Islam. Situasi ini mengakibatkan musyrikin Mekah mengguna kekerasan menyekat dakwah Islam. Umat Islam menerima ancaman dan siksaan sehingga ada dalam kalangan mereka dibunuh dengan kejamnya. Mereka juga dipulaukan serta menerima cacian, penghinaan dan dilemparkan fitnah. Kehidupan ketika itu sangat perik sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebenaran kepada umat Islam berhijrah ke Madinah. Murid-murid, mari kita lihat bentuk laluan yang dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam dari Mekah ke kota Madinah. Pelawaan penduduk Madinah juga menjadi satu daripada faktor Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih Madinah sebagai tempat hijrah. Para sahabat berhijrah ke Madinah secara berperingkat dan secara rahsia agar tidak diketahui oleh musyrikin Mekah. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah setelah mendapat perintah Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Baginda pergi menemui Abu Bakar As-Siddiq. Perancangan rapi serta tersusun diatur bersama-sama, iaitu 4 individu yang penting. Pertama, Abdullah bin Uraikid, iaitu seorang musyrik. Beliau diupah menjadi penunjuk jalan. Jalan yang dipilih untuk ke Madinah ialah jalan yang jauh dan mencabar, yang jarang dilalui kebanyakan orang ramai. Tujuannya adalah untuk mengaburkan pihak musuh dan mengelak daripada dijejaki mereka. Individu yang kedua adalah Abdullah bin Abi Bakar, ditugaskan memberikan maklumat berkaitan dengan pergerakan musuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baginda berada di Gua Sur. Tujuannya adalah untuk mengetahui pergerakan musuh dari semasa ke semasa. Individu yang ketiga ialah Asma binti Abi Bakar, ditugaskan menghantar makanan.
Tujuannya adalah untuk memastikan bekalan makanan mencukupi. Dan individu yang terakhir ialah Amir bin Fuhairah. Beliau ditugaskan menutup jejak Abdullah dan Asma dengan menggunakan kambing gembalaannya dan membekalkan susu. Tujuannya adalah untuk mengelak dijejaki musuh serta memastikan bekalan minuman yang mencukupi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidur di katil baginda dan menggunakan burdah baginda. Tujuannya untuk mengelirukan musuh yang hendak membunuh baginda. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, baginda dapat melepaskan diri daripada kepungan tersebut. Setelah itu, baginda dan Abu Bakar radhiyallahu anhu bertolak ke Gua Sur yang terletak di selatan Mekah. Tindakan ini diambil bagi mengelirukan pihak musuh. Peristiwa ini berlaku pada 27 Safar tahun ke-14 kenabian. Kaum musyrikin terus mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah dan di luar kota Mekah. Hadiah lumayan ditawarkan jika berjaya menangkap baginda. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu meneruskan perjalanan ke Madinah setelah 3 malam bersembunyi di Gua Sur. Semasa dalam perjalanan, seorang musyrik yang bernama Suraqah bin Malik berjaya menemui jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak berjaya menangkap baginda. Baginda dan Abu Bakar radhiyallahu anhu meneruskan perjalanan. Setelah melalui perjalanan yang panjang dan mencabar, akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu tiba di Quba. Di Quba, baginda membina masjid pertama dalam sejarah Islam. Masjid ini dinamakan Masjid Quba. Pada 12 Rabiul Awal tahun ke-14 kenabian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu tiba di Madinah. Ketibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disambut dengan penuh kegembiraan oleh para sahabat dan penduduk Madinah. Semasa di Madinah, baginda telah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar serta membina masjid. Kini masjid ini dikenali sebagai Masjid An-Nabawi. Negara Madinah menjadi aman dan makmur di bawah pemerintahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah murid-murid, mari kita lihat kepentingan peristiwa hijrah ini. Yang pertama, umat Islam hidup bersatu padu dan bebas mengamalkan ajaran Islam. Yang kedua, rakyat Madinah berbilang bangsa dan agama hidup aman damai. Yang ketiga, dakwah dapat disebarkan secara meluas. Keempat, negara Madinah menjadi maju dan digerungi musuh. Dan yang terakhir, membuktikan kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatur strategi berdakwah. Baiklah murid-murid, kita lihat isi yang terakhir pembelajaran kita pada kali ini, iaitu iktibar peristiwa hijrah. Yang pertama, melakukan sesuatu pekerjaan dengan bersungguh-sungguh.
Kedua, membuat perancangan yang teliti sebelum melakukan sesuatu. Ketiga, tenang dan tabah menghadapi cabaran. Keempat, menjadi sahabat yang hormat, menghormati dan saling membantu. Kelima, sanggup berkorban masa dan tenaga demi mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Iktibar yang terakhir, berusaha memperbaiki diri atau keadaan kepada yang lebih baik. Alhamdulillah, tamatlah sudah pembelajaran kita pada kali ini. Sehingga kita berjumpa pada video akan datang. Bye. Assalamualaikum.